Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa pada episod kali ini. Kita akan menerangkan tentang, kita akan belajar tentang 3.6 dapur elektrik. So, kita tengok dapur elektrik. Okey, baik. Sekarang ni kita akan tengok apakah itu dapur elektrik, dia punya jenis kerosakan, punca kerosakan dan langkah perbaikan. Okey, penerangan saya adalah berdasarkan dalam jadual. Jadi kita tengok dulu apa yang perlu kita tahu, dan kita ambil pengetahuan ini dan kita boleh melakukan segala cara-cara untuk menentukan dan memperbaiki sebarang kerosakan yang akan berlaku. Okey. Tentang dapur. Jadi dapur elektrik ni pada zaman sekarang kebanyakannya sudah ada memakai dapur elektrik. Okey. Biasanya dah ada jenis dapur elektrik yang boleh dibeli dengan harga yang mampu milik. Oleh itu kita tengok dulu apakah jenis kerosakan. Dan yang pertama dekat sini, kalau pemanas dapur tidak berfungsi atau tidak panas. Okey. Bila berkaitan dengan elektrik, adanya elektrik boleh menghasilkan haba. Ada elektrik, dia akan menghasilkan cahaya. Okey. Kalau kerosakan tidak berfungsi atau tidak panas, kita mesti melihat punca kerosakan, iaitu tiada bekalan. Tiada bekalan maknanya tak ada supply yang masuk. Okey. Yang kedua, B, palam 3 pin, mungkin kabel penghubung rosak. Okey, kemungkinan elemen pemanas putus, kemungkinan juga. So sekarang ni dapur elektrik dia banyak pakai yang jenis induktor. Dia jenis panas, dia ada coil dalam dia. Dan juga termostat duil logam haba. Okey, termostat duil logam ataupun switch haba rosak. So antara 4 punca kerosakan ini, kita boleh tahu bahawa kalau tiada bekalan, kita boleh cek kabel, kita boleh cek kita punya palam 3 pin, plug lah. Okey. Kalau palam 3 pin rosak, tukar palam 3 pin. Kalau kabel yang panjang tu, ya, biasanya yang 3 teras, kalau rosak, kita tukar wire. Kalau elemen pemanas putus, kita perlu ganti dengan elemen pemanas. Kalau termostat duil logam switch haba rosak, kemungkinan kita perlu bersihkan sahaja ataupun kita kena ganti alat tersebut lah. Alright. Itu jenis kerosakan jika dapur tidak berfungsi atau tidak menyala ataupun tidak panas. Okey, yang kedua kita tengok, kalau dapur kita pasang, tiba-tiba trip dekat DB kita. Okey. PLAB. Apakah PLAB? Pemutus litar arus baki. So, apakah PLM? Pemutus litar mini auto, terpelantik ataupun fuse putus. Fuse putus, bila sebut fuse putus, dia kemungkinan berada di dalam palam 3 pin. Dan juga fuse ini ada di dalam kita punya distribution board ataupun kotak fuse agihan. Alright. Jenis kerosakan pada PLAB terpelantik ataupun fuse putus. So kita cari punca di mana. Yang pertama, tengok A, bahagian pengalih hidup dia terpintas dengan rangka bumi. Alright. Bila terpintas dengan rangka bumi, langkah dia adalah kita kena separatekan, kita kena asingkan supaya dia dah tak short ataupun tak touching antara satu sama lain. Tidak bersentuhan antara satu sama lain.
Antara faktor-faktor yang bersentuhan antara satu sama lain adalah mungkin dari sebabkan habuk, kelembapan ataupun kotoran. So kita kena bersihkan lah, dan pastikan tidak ada bahagian pengalih hidup ataupun wayar hidup dia terkena pada rangka alat ataupun body. Jangan shock pada body kalau wire live, tak boleh. Okey, itu punca kerosakan kalau terpintas lah. So punca kerosakan kedua kalau terpelantik ni, kita tengok pada palam 3 pin kita, plug kita lah, dan kabel penghubung rosak. Kemungkinan ada wire bercantum ataupun wire sudah panas, dia cair, dia bercantum. Kita kena buat pembaikan lah, sama ada tukar plug ataupun tukar kabel. Dan juga kemungkinan juga kalau kadaran pemutus litar minyak tu kita tidak sesuai, sebab dapur elektrik ni dia menggunakan arus yang kuat. Okay? So kalau kadaran arus pada PLM yang tidak mencukupi, dia boleh menyebabkan PLM kita mudah terpelantik. Okay? So langkahnya adalah kita cek adakah kita punya pemutus litar minyak tu kita masih lagi berkeadaan baik, mengikut kadaran yang betul. Kalau kadaran yang betul, periksa, mungkin ada masalah mekanikal. Kalau kadaran tidak betul, kita kena tukar pada kadaran mengikut spesifikasi penggunaan alat kita nak gunakan. Alright, yang D pula, ini yang dia melibatkan short lah, ataupun dia apa tu, dia trip elemen pemanas pintas ke bumi. Elemen pemanas pintas ke bumi, bila dia terpintas, dia dah panas kan, mula kita on, dia dah nak mula panas, sampai satu tahap dia trip. Oh, rumah kita pun trip, tiba-tiba dia off tanpa kita tutup switch. Dan ini menandakan kemungkinan elemen pemanas itu sudah rosak. So, apa yang perlu kita buat, kita pastikan elemen pemanas tersebut berfungsi dengan betul. Kalau tidak betul, kita perlu tukar ganti alat tersebut. Alright. Dan last sekali, kalau kita nak tahu punca kerosakan, jenis kerosakan kalau kita punya dapur kita tak boleh kawal suhu. Dia tak boleh kawal suhu. Kita cuba masak menggunakan dapur elektrik, iaitu jenis induktor ke apa ke, dan kita ada pelaras suhu. Pelaras suhu ni kita nak set maksimum kepanasan yang kita nak. Okey, ada minimum, ada medium, ada maksimum. Jadi kalau kita pelaras suhu kita pusing pada maksimum tetapi suhu tu tak capai, maknanya kemungkinan kita punya termostat dilogam ataupun switch haba kita rosak. Bila rosak alat ini ataupun dua alat ini, kita perlu ganti dua alat ini, termostat dan switch haba rosak, sebab dia berkaitan. Okey, jarang-jarang switch haba ni rosak. Kadang-kadang termostat di logam yang buat hal. Okey, bergantung kepada kita punya nasib kita lah. Sebab waranti peralatan elektrik ini dia terhad kalau kita beli ada waranti. Kalau kerosakan tu masih dalam tempoh waranti, kita perlu hantar ke tempat waranti tersebut lah, sama ada di kilang ataupun di kedai. Okey, kalau sudah tamat tempoh waranti, barulah kita memperbaikinya sendiri dan mencari punca-punca kerosakan. So ini adalah jadual 6. Apa saya terangkan secara ringkas adalah langkah pembaikan dan senggara dapur elektrik. So kita tengok sikit apakah dia punya bentuk. Okey, rajah 12 kurungan A menunjukkan dapur elektrik. So inilah dapur yang moden bagi rumah-rumah yang biasanya yang ada duit lebih sikit. Dia ada dapur ni, dia masak dia tidak perlu memakai tong gas. Dia hanya memakai sumber elektrik sahaja untuk menghasilkan haba. So inilah bentuk-bentuk. Dia boleh memanaskan, dia boleh memasak macam oven. Okay.
Semua dalam ni adalah berkaitan dengan unit-unit pemanas. Dan unit dapur ni biasanya fuse dia atau PLM memang asing. Dia memang untuk khas untuk alat ini sahaja dan tidak boleh bercampur dengan sumber elektrik lain sebab dia ada satu laluan khas. Sebab dapur elektrik dia banyak menarik arus semasa kita gunakan alat ini. So inilah dapur elektrik. So kita tengok apakah gambar rajah skematik bagi dapur elektrik. So ini adalah rajah 12-B contoh litar skematik dapur elektrik. Okey, kita tengok dekat situ dia punya masukan plus 325 volt. Okey, 325 volt agak besar. Rumah kita biasanya 240 volt. So dekat sini mana kita nak tahu dia punya input output. Okey, di manakah input output? Adakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Okey. So dekat sini kita tengok basic lah. Okey, yang dalam kurungan ini yang bertitik-titik ini adalah di mana kawasan-kawasan yang melibatkan kita punya inductor coil. Okey, sebab ni dia tempat meletak plating dia punya plating dia. Dan di dalamnya ada banyak komponen-komponen yang mengawal suhu dan haba. Seperti mana yang boleh saya sebutkan dekat sini. Kita bermula daripada 325 volt dah plus minus. Ini masuk kepada L2 80 microhertz. So yang ni adalah TR1. Ini diode Zener. Dan R19 adalah perintang yang berukuran 470K. Dia punya watt 1 watt. Dan kita ada kapasitor 10 yang bernilai 3 microfarad yang menghasilkan voltan, denyutan voltan sebanyak 400 volt. Bila masuk kawasan plating ni, kat sini pun masih ada kapasitor. Dia juga ada banyak kapasitor 800 volt. Nampaknya nilai semakin besar sebab dia nak mengeluarkan output untuk menghasilkan haba. Jadi dia akan menghasilkan denyut elektrik yang besar 800. Ni pun 800 volt. 800 volt, 800 volt. So ada beberapa alat lain dekat sini, macam transistor gabungan dia. Dan ada beberapa banyak perintang. Ada induktor dekat sini. Ada transformer, coil. Dan juga dia ada dia punya, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni, ini adalah micro chip control, microcontroller biasanya kat sini. So dia boleh banyak menghasilkan beberapa input controller, sama ada kita punya pelaras suhu dan sebagainya. Ini semua dalam keadaan digital. Okay? Dalam keadaan digital. Alright. So ini adalah contoh litar skematik dapur elektrik. So banyak lagi komponen-komponen lain yang perlu kita belajar. Dan biasanya perkara-perkara asas kalau berlaku sebarang kerosakan, kita perlu melihat yang di bahagian luar dahulu, seperti plug, wire kita. Dan bila dua perkara ini selesai, barulah kita tengok pada dalam dapur tersebut. Barulah kita boleh buka dia punya panel, control panel dia dan sebagainya. Okey, sekian dulu daripada saya. Jumpa lagi pada episod akan datang. Episod akan datang kita akan masuk kepada kipas berdiri. So jadi jangan lupa buatkan satu video bagi setiap cara-cara menentukan dan mencari punca kerosakan, supaya kita lebih memahami dan lebih ingat dan memudahkan kita melakukan kerja, supaya kita tahu
apa dan bagaimana langkah-langkah yang betul semasa membuat pembaikan. So sekian daripada saya. Kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih.